cari Nabi. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan dia jumpa dengan satu orang kawan baik dia. Nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tercegat di situ, tanya kepada dia, "Hai Umar, kami tengok kita bawa pedang." Oh, saya Sa'ad cakap Sarawak lah. Sa'ad rupanya keturunan Sarawak bang. Dia kata, "Kami tengok kita bawa pedang luar sarung." Alamak, kalau kenapa lupa nak cakap je. Kenapa apa ya? Kena. Dia tanya macam tu. Oh, Umar pun geram lah. Umar kata, "Kami bawa pedang si dalam sarung." Sebab kami nak bunuh Muhammad. Sebab kami nak bunuh Muhammad. Dia kata macam tu. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, "Lah, pasal apa yang nak bunuh Muhammad?" Tukar pula Sa'ad rupanya orang Pulau Pinang. "Pasal apa yang nak bunuh Muhammad? Muhammad tak cari pasal dengan hang." Maka Umar kata apa? "Muhammad yang bagi kita berpecah belah." Sebab apa? Bila seorang saudara kita masuk Islam, kita sudah benci dengan dia. Bila saudara kita seorang lagi masuk Islam, kita dah benci dengan dia, kita tak cakap dengan dia, maka kita tidak kawan lagi dengan dia. Jadi Umar kata, "Muhammad pemecah belah. Saya kalau jumpa dengan dia, saya bunuh dia terus." Maka ketika itu Sa'ad sudah Islam, tapi Sayyidina Umar tak tahu kata dia Islam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata apa? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dahlah Sayyidina Umar tengah marah, tiba-tiba dia pergi mengucap depan Umar, memang cari pasal. Bila Umar dengar Sa'ad bin Abi Waqqas mengucap, pedang dia tadi tu dia halalkan ke muka Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata apa? "Kalau begitu, kita yang kami kena bunuh dulu." Kalau macam tu, hang yang aku kena bunuh dulu berbanding dengan Muhammad. Pasal hang mengucap depan aku, hang kawan baik aku. Dia letak pedang lagu tu. Jangan takut. Sa'ad bin Abi Waqqas juga adalah pahlawan perang. Dia sama dengan Sayyidina Umar, sama-sama kuat. Sa'ad pun bawa keluar pedang dia. Dia buka pedang dia. Dia halau depan Umar. Dia kata apa? "Kalau macam tu, jom kita lawan." Lawan. Kalau buka dalam kitab sejarah, dia tulis apa? Ketika Sa'ad lawan dengan Sayyidina Umar, tiba-tiba Sa'ad bercakap dengan Sayyidina Umar. Saya bila baca buku kitab, saya kata, masa bila Sa'ad nak cakap dengan Umar ni tengah duk lawan pedang? Jadi saya pun mula berfikir, mungkin boleh jadi juga. Sebab apa? Cuba bayang, mungkin dia buat macam cerita Zorro pun. Zorro ke, Three Musketeers ke, apa nama, Thundercat ke, apa dia? Ataupun yang budak-budak zaman law duk tengok macam saya juga. Tengok tak cerita Bleach kartun? Anime Bleach saya tengok sampai habis. Saya tengok sampai episod 336 yang last sekali. 366, episod 366. Punya banyak kartun tu, download juga. Tengok sampai habis, sampai dia dapat kuasa full bring. Kalau mula-mula dia ada kuasa, apa nama dia sebut dalam istilah depa tu, dia sebut bankai. Kalau lepas tu dia panggil full bring. Bleach lawan pedang kan bila dia lawan pedang, saat lagi pedang tu bertemu dua lagu tu kan, bila bertemu dua lagu tu, muka bertemu muka, barangkali masa tu Sa'ad cakap kot, saya pun fikir mungkin macam tu. So bila bertemu pedang lagu tu, Sa'ad kata dekat dia, "Umar, betul ke hang nak bunuh aku? Kalau hang betul nak bunuh aku sebab aku masuk Islam, orang yang pertama sekali hang kena bunuh adik hang." Dia kata lagu tu. Umar terkejut. Pasal dia duk marah orang, tengok-tengok adik dia. Maka Umar pun, lagu tu barangkali lah kot kan, dia buat. Kenapa hang kata lagu tu? Dia buat lagu tu.
Maka Sa'ad kata, kami kata macam tu sebab adik kita masuk Islam dulu dari kami. Betul saya cakap. Translate bawah betul ya. Aku kata macam tu dekat hang sebab adik kamu tu, adik Sayyidina Umar, nama dia Fatimah Al-Khattab. Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Umar bin Umar bin Umar ibn Al-Khattab, betul? Fatimah binti Khattab. Fatimah masuk Islam, bukan Fatimah saja, suami dia sekali masuk Islam. Fatimah dengan suami dia. Suami Fatimah nama Sa'id bin Zaid. Maaf tuan-tuan, kadang-kadang saya pun bercampur juga nama tu sebab saya nak ingat banyak. Tu tak sebut lagi apa nama Abu Musa. Tu tak sebut lagi apa nama Ubay. Tu tak sebut lagi nama kawan-kawan Nabi yang susah. Siapa nama yang buta tu, nama siapa dia? Oh, yang buta tu nama apa tak? Kawan Nabi yang orang tua yang buta. Ingat tak? Apa nama kawan Nabi yang buta? Aywa, ahsan ya akhi. Abdullah ibni Maktum. Abdullah ibni Maktum, walaupun dia buta, tapi disebabkan dia, Allah turun abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Abdullah ibni Maktum. Tu tak sebut nama-nama, banyak lagi nama tu ada. Jadi Sa'ad kata apa dekat Umar? Umar, kalau hang betul nak bunuh aku, yang hang kena bunuh adalah adik hang dulu. Umar kata, kenapa kamu kata begitu? Sebab adik kamu masuk Islam dengan suami dia lebih awal daripada kami. Bukan saja takat tu, adik kamu dengan suami dia lebih taat dan patuh mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak makin kurang orang selawat ni. Maka mereka lebih patuh kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bila dengar macam tu, dalam kitab tulis apa? Telinga Sayyidina Umar berubah menjadi warna merah. Dia jadi marah. Dalam keadaan pedang macam tu yang tadi tak masuk sambung-sambung lagi tu, dia tinggalkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tinggalkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia terus pergi menuju ke rumah adik dia Fatimah dan juga suami dia Sa'id. Sa'ad bin Abi Waqqas pun ambil pedang, simpan dalam sarung, selamat aku. Nabi Sa'ad tak katalah macam tu. Sa'ad berani. Umar pergi rumah. Okey, titik. Rumah Sayyidina rumah Fatimah adik Sayyidina Umar, ada 3 orang dalam rumah tu, kena ingat elok-elok. Dalam rumah tu ada berapa orang? 3 orang. Yang pertama suami adik, mana kata adik ipar. Sini panggil adik ipar juga. Ipar, adik ipar. Adik iparnya Umar nama Sa'id, adiknya Umar namanya Fatimah, dan seorang lagi ada. Siapa dia? Ini adalah, kita panggil istilah hari ini, ustaz yang ajar mengaji. Sebab kena ingat, orang Arab buta huruf. Firman Allah dengan elok, Huwallazi, surah Jumaah ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummina rasula. Itu dia ayat dia.
Dan dialah Allah yang membangkitkan seorang Nabi daripada kalangan umat yang buta huruf. Allah iktiraf orang Arab buta huruf. Okey, berhenti saat dulu cerita Sa'ad. Saidina Umar. Berhenti saat dulu cerita anak Nabi Adam. Sini saya sentuh sikit. Apa dia? Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah orang yang buta huruf. Walaupun ada setengah pendapat mengatakan Nabi buta huruf di awal-awal saja. Hujung sekali Nabi dah pandai. Kami masih berpegang dengan kata-kata guru kami, Nabi buta huruf sampai akhir hayat Nabi. Orang kata bukti dia apa? Bukti dia ketika perjanjian Hudaibiyah. Ketika perjanjian Hudaibiyah, Nabi panggil Sayyidina Ali. Suatu hari Nabi dengan rombongan Nabi pergi nak buat umrah. Tiba-tiba sampai tengah-tengah perjalanan, geng-geng Abu Jahal halau balik Nabi balik. Tak jadi buat umrah. Maka balik-balik sampai di Hudaibiyah, buat perjanjian dengan orang kafir musyrikin Mekah. Maka bila buat perjanjian, Nabi kata, Ali, sini, tolong tulis. Sayyidina Ali mai nak tolong tulis. Ketua kafir musyrikin Mekah, Abu Jahal dan kawan-kawannya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kata dekat Muhammad, okey Muhammad, mula tulis. Maka Nabi kata kepada Sayyidina Ali, mulakan surat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang kafir, yang kata Bismillahirrahmanirrahim itu orang Islam. Orang kami tak kata macam tu. Nabi tanya mereka, habis nak tulis apa? Maka kata mereka, tulis Bismikallahumma. Ingat, Bismikallahumma. Tapi bukanlah yang ni Bismikallahumma ahya wa amut, orang tidur tu. Sekali dia kata, oh di sini mula Bismikallahumma ahya wa amut. Bukan. Orang Arab memang ketika sebelum Nabi mai dia sebut Bismikallahumma, begitu. Maka Nabi kata, Ali, tulis ikut mereka Bismikallahumma atas surat. Ikut cakap orang musyrikin Mekah. Kemudian perjanjian ini, maka Sayyidina Ali tulis, perjanjian ini di antara musyrikin Mekah dan juga Muhammad Rasulullah. Dia marah sekali lagi. Sedangkan Ali dah tulis dah tadi. Yang kata Muhammad itu Rasulullah orang Islam saja. Kami orang kafir kata Muhammad bin Abdullah. Maka Nabi kata, Ali, padam balik tadi Rasulullah tu, tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata, tak mau. Kami si mau. Kami si mau. Tak mau. Nabi kata, Ali, padam. Sayyidina Ali kata, tadi mereka suruh tulis Bismikallahumma ganti Bismillahirrahmanirrahim, kita ikut. Kenapa kali ni kita nak ikut lagi sekali? Kenapa mereka tak mau ikut kita? Nabi kata, Ali, padam balik. Sayyidina Ali berkeras tak mau padam. Apa Nabi buat? Nabi ambil pena yang tadi tulis. Dengarkan elok. Ini ada dalam hadis. Nabi sebut kepada Sayyidina Ali. Nabi kata apa? Ali, tunjuk kepada aku mana perkataan itu. Nampak? Nabi buta huruf. Nabi tak tahu yang kata ejaan Rasulullah tu macam mana. Nabi tak tahu. Sayyidina Ali tunjuk. Nabi ambil pen tadi tu. Nabi padam. Nabi buta huruf. Nampak? Okey, sambung balik.
Orang Arab dia buta huruf. Jadi orang yang boleh baca dan menulis macam Saidina Ali ni sikit sangat orang dia. Termasuklah ustaz yang mengajar Quran tadi. Jadi bukan semua orang Arab pandai baca Quran. Titik. Huraian lagi sekali. Apa dia? Tuan-tuan, wahai saudara-saudaraku penduduk Sarawak sekalian, terutamanya orang Kuching, dengar elok-elok. Orang Arab pun mengaji Quran berguru. Orang Melayu lagi-lagilah kena belajar Quran. Tolonglah. Orang Melayu, orang Sarawak, orang Kuching, lagi-lagilah kita semua ni kena belajar Quran dengan berguru. Jangan malu. Sebab Nabi dapat wahyu umur 40. Surah Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra' wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Baik, itu Nabi dapat umur 40. Kalau ikut dari segi umur Sayyidina Abu Bakar, ada yang mengatakan umur dia 38, ada yang mengatakan umur Sayyidina Abu Bakar 36. Makna dia Abu Bakar umur 36 dengan 38 baru nak baca Quran. Malu apa? Itu tak kira Abdullah bin Ummi Maktum tadi tu. Dia lagi tua. Umur 50 baru nak belajar Quran. Tapi saya sebut pada tuan-tuan, umur 50 Abdullah bin Ummi Maktum hafiz. Hafal Quran, buta hafal Quran. Abu Bakar umur 36 baru belajar Quran. Di hujung ayat dia, Abu Bakar adalah hafiz Quran. Malu apa? Dia kata, ustaz, saya umur 18 baru menghafal Quran tu. Umur 18 baru saya kenal Quran tu. Nak malu apa? Dah kita tak kenal, mengaku je lah. Erti baca tak? Tak erti. Hang tak malu. Nak malu buat apa mengaku? Aku tak memang tak erti. Supaya kita sedar diri. Tajuk kita, anak salah-salah. Alhamdulillah. Yarhamkallah. Yahdina wa yahdikumullah. Tuan-tuan, tajuk kita anak aset ke syurga. Kita tak boleh lari. Kita duk cerita yang tadi tu bukan apa. Tuan-tuan tengok, Nabi sebut, saya ulang. Nabi sebut, saya ulang. Nabi sebut. Kalau yang Nabi sebut, esok Allah tanya, ibu bapa tanggungjawab kepada anak ada 3. Dalam riwayat yang pertama saya sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab ibu bapa kepada anak yang pertama, berikan nama yang baik. Baguslah nama kita elok dah. Muhammad, Abdullah, Sufyan, apa nama, Umar, Umayyah, Umair, apa lagi, Fatimah. Tapi nama saya pun bagus juga. Don tu mafia. Apa jangan buat main-main dengan aku. Ni saya main Sarawak ni, saya tak minta lagi duit perlindungan. Kalau Sarawak asal nak duduk bawah jagaan kami, bayarlah duit upah kepada kami. Kami mafia, orang takut dengan kami, jangan risau. Walaupun nama saya Don, belakang tu nama saya Daniel. Tuan-tuan, saya cerita kepada tuan-tuan, mak saya masa mula-mula mengandung, mak saya assume apa? Sangka, betul. Mak saya menyangkakan anak yang pertama lelaki. Tetapi tengok-tengok, anak yang pertama adalah perempuan, kakak saya. Maka bila dapat anak yang kedua, mak saya sebut, tuan-tuan,
Ini saya pesan kepada mak-mak yang ada anak, tolonglah